Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, anak-anak yang dikasihi Allah sekalian, kita diberi lagi kesempatan untuk bersama-sama belajar melalui kelas online pada hari ini. Untuk pelajaran tajwid tahun 6 hari ini, kita akan teruskan lagi kepada pelajaran tajwid yang bertajuk hukum ra. Okey. Kita akan lihat dulu bahagian hukum ra. Ada berapa bahagian hukum ra? Okey, kita tengok sama-sama bahagian hukum ra. Yang pertama adalah ra tebal. Yang kedua adalah ra nipis. Dan yang ketiga adalah ra dibaca dua wajah. Okey, so ada 3 bahagian hukum ra. Okey, ra tebal juga dikenali sebagai ra tafkhim. Okey, ra nipis boleh juga dikenali sebagai ra tarqiq, dan ra dibaca dua wajah juga boleh disebut sebagai ra dibaca tebal atau nipis. Okey, untuk pelajaran kali ini, kelas kali ini, Ustazah akan fokus kepada ra dibaca tebal dulu, ra tafkhim. Okey. So, kita tengok ra dibaca tebal ataupun ra tafkhim. Okey. Ada beberapa sebab ra dibaca tebal. Okey, ingat kalau kita belajar, bila kita belajar berkaitan hukum ra ni, kita kena tahu sebab-sebab dia. Okey, jadi untuk bahagian ra dibaca tebal ataupun tafkhim ini, kita perlu tahu sebab-sebab ra dibaca tebal. Apakah sebab-sebabnya, dan kita perlu tahu juga misalnya bagaimana. Okey, kita lihat yang pertama, ra berbaris atas. Misalnya adalah rabbi, darabu. Okey, jadi untuk ra di kedua-duanya berbunyi tebal. Okey, kita sebut dengan tebal. Okey, sebab ra dibaca tebal yang kedua adalah ra berbaris depan. Misalnya adalah ruhana, kafaru. Okey, ra yang berbaris depan ni dibaca dengan tebal. Okey, sebab yang ketiga, ra mati dan sebelum ra terdapat huruf berbaris atas. Misalnya adalah wa maryama, wal ardi. Okey, jadi ra yang mati ini huruf sebelumnya ada baris atas. Okey, kita tengok kat sini. Begitu juga wal ardi, ra mati ataupun ra sukun, huruf sebelumnya baris atas ataupun baris fathah. So kita baca ra yang mati atau ra sukun ini dengan tebal juga. Wal ardi wa maryama. Okey. Dan sebab yang seterusnya, itu yang keempat, ra dibaca tebal adalah ra mati dan sebelum ra terdapat huruf berbaris depan. Misalnya adalah unzurna, zurtumu. Okey, so ra yang mati sebelumnya ada huruf berbaris depan, unzurna. Okey, ra yang mati ni atau ra yang sukun ni kita baca dengan tebal. Zurtumu sama juga kita baca dengan tebal. Okey, sebelum Ustazah nak teruskan kepada sebab yang berikutnya, okey, Ustazah nak perkenalkan dulu berkaitan huruf isti'la, kerana sebab yang seterusnya ada berkaitan dengan huruf isti'la. Huruf isti'la ni, isti'la merupakan salah satu sifat huruf. Okey, apa maksud huruf isti'la ni? Okey, jadi pengertian huruf isti'la bermaksud suara tinggi dengan lidah terangkat ke langit-langit ketika menyebut huruf. Okey, itu adalah maksud huruf isti'la. Okey, jadi kita lihat huruf isti'la ni huruf apa? Okey, jadi huruf isti'la ada 7 huruf. Huruf apa? Daripada huruf-huruf hijaiyah tu, okey, hanya 7 huruf yang berkait dengan huruf isti'la. Ia adalah huruf kha, okey, sad, dad, ta, za, ghain dan juga qaf. Okey, jadi ketujuh
ketujuh-tujuh huruf ini adalah huruf isti'la. Okey, sebut betul-betul huruf isti'la. Dan ketujuh-tujuh huruf ni untuk mudah kita ingat, kita boleh rangkumkan dalam satu rangkai kata yang berbunyi khussadagtin qiz. Okey, khussadagtin qiz. 7 huruf ni merupakan adalah rangkai kata kepada huruf isti'la. Okey, ingat betul-betul isti'la sebab sebab huruf ra dibaca tebal berikutnya ada berkaitan dengan huruf isti'la. Okey, kita tengok sebab yang seterusnya, ra yang dibaca tebal. Okey, ra yang mati atau ra sukun, sebelum ra terdapat huruf berbaris bawah. Dan selepas ra pula terdapat huruf isti'la yang berbaris atas dalam satu kalimah. Okey, agak panjang. Okey, tak apa. Kita tengok misal. Bila kita tengok misal, dia lebih nampak. Okey, misalnya atau contoh kalimah yang ada dalam Quran. Labil mirsad. Satu lagi, kirtos. Okey, maksudnya kita fokus kepada ra dulu ni sebab kita belajar hukum ra. Okey, tengok ra. Ra yang mati. Okey, tengok ra yang mati. Sebelum ra terdapat huruf berbaris bawah. Dia kan huruf mi yang berbaris bawah ni. Dan selepas ra, tengok lepas ra pula terdapat huruf isti'la yang berbaris atas dalam satu kalimah. Maksudnya ini adalah satu kalimah sahaja. Okey, maksudnya sini kita kena tengok 3 tempat. Okey, ra yang mati, huruf sebelum ra tu adalah huruf yang berbaris bawah, dan selepas ra adalah huruf isti'la yang berbaris atas dalam satu kalimah. Okey, ini banyak tempat sikit. Yang macam sebelum tadi, sebab-sebab yang awal tadi hanya 1 atau 2 tempat je kita kena perhatikan. Okey, ini sehingga kan 3 tempat kita kena perhatikan. Huruf ra, sebelum ra dan selepas ra. Okey, insya-Allah. Okey, sebab yang seterusnya, ra yang mati ataupun ra sukun dan huruf sebelum ra berbaris bawah mendatang. Okey, so kita kena ingat kalau baris bawah mendatang sebenarnya dia melibatkan, kita tengok misalnya dulu. Okey, irji'i manir tada. Okey, maksudnya sebenarnya dia melibatkan ni huruf ni hamzah wasal. Okey, sebelum ra mati ni ada hamzah wasal, yang mana hamzah wasal ni kita akan baca dia dengan baris bawah. Okey, disebabkan yang ni lah huruf ketiga. Kan sebelum kita belajar kalau hamzah wasal kita nak baca dia di permulaan kalimah kena tengok huruf yang ketiga kan. Kalau huruf ketiga baris bawah, so hamzah wasal ni disebut dengan baris bawah, so dia jadi irji'i. So yang kat sini ra ni dibaca dengan tebal, irji'i manir tada. Okey, ni pun sama, kalau kita tak start dengan min kat depan pun dia akan jadi irtada juga sebab huruf ketiganya berbaris atas. Bila huruf ketiga baris atas, hamzah wasal juga perlu dibaca dengan baris bawah. Tapi yang ini kalau kita start dengan manir ni, mani ni kat depan, manir terus sambung manir tadar, seolah-olah huruf isti'la ni tak berfungsi pun, terus dia sambung manir tadar. So maksudnya sama, dia panggil baris bawah mendatang. Okey, boleh jelas So nak mudahnya tengok sebelum ra tu ada huruf hamzah wasal. Mudah sikit nak kenal. Okey. Dan sebab yang seterusnya adalah ra yang diwakafkan. Ra yang diwakafkan maksudnya ra tu adalah kalimah yang kita nak wakaf. Ra tu adalah huruf yang terakhir. Kena ingat bila ra diwakafkan, ra tu adalah di huruf yang terakhir dalam sesuatu kalimah yang kita nak berhenti. Okey, nak berhentikan bacaan. Jadi ra diwakafkan, huruf sebelum ra terdapat huruf mati atau huruf sukun yang bukan huruf mat. Okey, maksud huruf mat adalah huruf alif, waw atau ya. Okey, dan sebelumnya huruf berbaris atas atau depan. Okey, kita tengok misal. Okey. Lailatul Qadr. Okey. La fi khusr. Okey, maksudnya ra tu berada di akhir kalimah ni. Ada tanda wakaf lepas ra ni kan. Ada tanda wakaf. So ni kita kenal bila tengok ra di akhir kalimah ni dah confirm dia disebut ra diwakafkan. Okey, jadi kita kena tengok sebelum ra tu ada
huruf mati. Betul kan? Dal ni berbaris mati. Dan huruf mati ni bukan huruf mat. Dal ni bukan alif atau waw atau ya kan. Dan sebelumnya kita kena tengok sebelum huruf mati ni ada huruf yang berbaris atas ataupun baris bawah. Jadi dia bila keadaan macam ni kita perlu baca ra ni dengan baris tebal. Sama juga ni. Ra diwakafkan sebab akhir kalimah. Sebelum ra ada huruf yang mati, selain ada huruf mat yang bukan huruf mat, dan sebelumnya ada baris ni depan ni. Okey, boleh. La fi khusr. Ra tu dibaca dengan tebal. Okey. Dan sebab yang terakhir adalah ra diwakafkan juga. Okey, sebelum ra terdapat huruf mat. Ni yang melibatkan huruf mat pula. Alif, waw atau ya kan. Kita kena tengok. Yang terdiri daripada alif atau waw saja. Maksud huruf mat kat sini hanya melibatkan alif atau waw. Ya tak terlibat. Dan sebelumnya huruf berbaris atas atau depan. Okey, kita tengok misalnya. Minhul anhar ilan nur. Ra tu tebal, bunyinya tebal. Okey, maksudnya kat sini kena perhatikan. Okey, bila ra diwakafkan, okey, huruf sebelum ra tu adalah huruf mat alif. Huruf sebelum alif tu mestilah huruf yang berbaris atas. Okey, sebab ni dia cakap alif atau waw. Dan kemudian sebelumnya huruf atas atau depan kan. Maksudnya kalau huruf matnya adalah alif, huruf sebelumnya adalah huruf yang berbaris atas. Okey, tapi kita tengok yang misal kedua ni, ilan nur. Okey, ra diwakafkan, huruf sebelumnya adalah huruf mat waw. Dan kita tengok sebelum huruf mat waw ni adalah huruf berbaris depan. Dia memang macam tu. Kalau huruf sebelum ra tu adalah huruf mat waw, sebelumnya adalah baris depan. Okey? Dia kena macam ni. Dia tak boleh jadi bersilang. Okey? So, kena ingat betul-betul. Ini adalah ke-88 sebab ra dibaca tebal ataupun ra tafkhim. Okey? InsyaAllah kita berhenti dulu sampai sini. InsyaAllah untuk minggu depan kita akan sambung lagi pada bahagian ra dibaca nipis dan juga ra dibaca dua wajah, insya-Allah. Okey, terima kasih atas perhatian semua. Okey, boleh ulang-ulang tengok video ni sehingga faham, insya-Allah. Jadi Ustazah minta maaf segala kekurangan. Satu dari kelemahan diri Ustazah sendiri yang perlu banyak lagi ditambah baik, dan segala yang baik tu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya kita puji. Okey, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.